Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jumpa lagi kita pada hari ini untuk membincangkan ataupun berkongsi cerita tentang asal-usul nama tempat di Malaysia. Jadi hari ini saya akan masih lagi memilih sebuah kawasan yang terletak di negeri Perak. Jadi kawasan mana yang kita akan kupas pada hari ini, kita akan bincangkan sebentar lagi. Jadi sebelum itu, sebelum kita pergi lebih jauh dan melihat tentang asal-usul nama tempat di Malaysia, jadi apa kata anda semua yang sedang menonton, bagi yang baru menemui YouTube channel ini, Muhammad Mawi, untuk subscribe YouTube channel ini kerana ianya adalah percuma. Jadi tak perlu bayar apa-apa pun kan. Jadi apa yang susah sangat kita nak subscribe? Okey, yang kedua, jangan lupa tekan butang like dan juga jangan lupa tekan butang loceng. Okey, jadi jika anda dah bersedia, okey, tekan dulu. Tekan dulu, lepas ni kita mulakan. Okey, terima kasih kerana dah tekan butang subscribe yang percuma itu. Jadi kita akan berbincang tentang satu kawasan di negeri Perak, iaitu Tapah. Okey, Tapah. Okey, Tapah terletak di negeri Perak. Okey, Tapah ni selalu kita sebut, kita pergi selalunya sebab nak pergi Cameron Highland lah. Okey, dia ada jalan yang lama tu, Cameron Highland. Jadi laluan Tapah. Okey, jadi bagaimanakah Tapah mendapat namanya? Okey, Tapah mendapat namanya melalui satu peristiwa legenda ataupun cerita rakyat yang sangat terkenal di negara kita. Ia nampak macam seakan-akan satu legenda atau mitos, tapi dengan cerita ia adalah sebuah peristiwa yang sebenar yang mempunyai asas yang kukuh berlaku di negara ini. Okey, anda pernah dengar tentang seloka Pak Kadok? Okey, malang Pak Kadok, ayamnya menang, kampungnya tergadai. Okey, kalau anda pernah dengar tentang cerita seloka atau cerita rakyat berkaitan dengan Pak Kadok ini, okey, cerita Pak Kadok ini ada kaitan dengan bagaimana Tapah mendapat nama. Okey, jadi siapa Pak Kadok? Okey, Pak Kadok kalau ikutkan sejarahnya merupakan seorang kerabat diraja yang berasal daripada Siak. Okey, dia adalah orang pembesar lah, golongan kaya yang tinggal di kawasan Tapah itu. Okey, jadi beliau ni mempunyai satu hobi yang sangat popular lah pada masa tu. Kalau hari ini mungkin tak sepopular dulu. Okey, beliau mempunyai hobi iaitu berjudi, dan antara judi yang paling dia minat adalah sabung ayam. Okey, beliau dikatakan mempunyai ayam yang sangat hebat dan sangat kuat pada masa itu di Perak. Okey, dan ayamnya selalu menang. Okey, ayamnya bernama Biring Sikunani. Okey, Biring Sikunani. Dan disebabkan kehebatan ayamnya yang sentiasa menang ini, menyebabkan Sultan pada masa itu berhasrat untuk memiliki ayam yang sangat hebat itu. Dan Sultan pada masa itu mempunyai ayam sabung juga, yang dikenali dengan nama apa Sekejap saya tengok. Si Jalak Putih Mata. Okey, si Jalak Putih Mata. Okey, ayam Sultan ni pun juga agak hebat. Jadi Sultan pada masa itu juga suka menyabung ayam. Okey, mungkin pada masa itu adalah bentuk hiburan yang wujud pada masa itu di alam Melayu. Okey, jadi Sultan telah berhasrat untuk memiliki ayam milik si Pak Kadok ini. Jadi caranya adalah Sultan menawarkan kepada Pak Kadok untuk ayam Pak Kadok dan juga ayam Sultan ini ditukar. Okey, maksudnya Biring Sikunani milik Pak Kadok diberikan kepada Sultan, manakala ayam Sultan iaitu si Jalak Mata Putih, okey, ditukar dengan diserahkan kepada Pak Kadok. Okey, itu yang berlaku. Dan Pak Kadok ni bersetuju dengan cadangan Sultan. Dan kemudian Sultan menawarkan tawaran yang kedua, iaitu menawarkan supaya mereka bersabung ayam, dengan masing-masing menawarkan
hadiah kemenangan masing-masing. Okey, dikatakan Pak Kadok menawarkan kepada Sultan, jika Sultan menang, okey, Sultan akan mendapat kampung milik Pak Kadok itu dan juga isteri dan anak-anaknya sekali jadi milik Sultan. Mungkin boleh jadi hamba dan sebagainya lah. Manakala Sultan pula kata, kalau Pak Kadok menang, okey, Pak Kadok akan mendapat kuasa mentadbir wilayah di Sungai Perak. Jadi Pak Kadok rasa teruja, jadi dia bersetuju dengan tawaran yang ditawarkan oleh Sultan itu tadi. Tapi kena ingat bahawa ayam jagung Pak Kadok itu telah ditukar, diswap dengan ayam milik Sultan, dan Pak Kadok perlu bertarung menggunakan ayam Sultan, okey, iaitu si jalak mata putih. Okey, jadi itu risikonya. Jadi berlakulah pertarungan ayam ini, sabung ayam ini, dan akhirnya ayam milik Pak Kadok, okey, yang diserahkan kepada Sultan itu, iaitu Biring Si Kunani ini, telah menang. Iaitu ayam yang kemudian milik Sultan lah, telah menang. Manakala ayam Pak Kadok yang dulunya milik Sultan, iaitu jalak mata putih, telah tewas. Jadi seluruh kampung yang dimiliki oleh Pak Kadok ni telah tergadai, termasuklah juga isteri dan anak-anaknya. Okey, selepas peristiwa itu, okey, selepas peristiwa kekalahan itu dan kampung yang tergadai, Pak Kadok termenung di hadapan rumahnya, okey, mengenangkan nasib yang malang itu. Okey, tidak semena-mena datanglah seekor kucing, okey, mengiau-ngiau kepadanya, dan kemudian kucing itu berlari ke gigi sungai. Okey, dan mengiau-ngiau menarik perhatian Pak Kadok, dan Pak Kadok pun pergilah ke gigi sungai untuk melihat apa yang sedang dikecohkan oleh kucing itu. Okey, alangkah terkejutnya Pak Kadok semasa sampai di gigi sungai, dia mendapati bahawa terdapat seekor ikan tapah yang sangat besar telah terdampar di tepi sungai. Okey, lebih terkejut bila Pak Kadok memeriksa ikan itu, dikatakan dalam perut ikan itu ada sesuatu. Dan Pak Kadok telah membelah perut ikan itu dan didapati bahawa dalam perut ikan tapah itu terdapatnya kerongsang emas. Dan jumlahnya mungkin agak banyak. Kemudian Pak Kadok telah mengeluarkan seluruh kerongsang emas yang terdapat dalam ikan tapah itu. Kemudiannya Pak Kadok telah menjahit semula perut yang dibelah tu. Dan selepas itu Pak Kadok telah bersumpah bahawa seluruh keturunan Pak Kadok tidak boleh makan ikan tapah. Okay, jika mereka makan ikan tapah, bermaksud mereka yang makan atau melanggar pantang larang ini akan mengalami gatal-gatal dan juga pecah kulit. Betul tak pecah kulit? Okey, akan mengalami pecah kulit, betul. Okey, jadi dua ni sumpah Pak Kadok tu. Okey, jadi sehingga hari ini dikatakan keturunan Pak Kadok ni tak boleh lagi makan ikan tapah. Okey, ikan tapah ni ikan yang rare sebenarnya. Sekarang ni pun jarang nak jumpa. Okey, jadi apa yang berlaku selepas itu? Selepas peristiwa ikan tapah itulah, kemudian nama tempat itu, sungai itu dipanggil Sungai Tapah, dan kemudian tempat itu pun dikenali sebagai Tapah hinggalah ke hari ini. Okey, tapi cerita ni sebenarnya belum berakhir. Okey, bagaimana selepas Pak Kadok mengambil seluruh kerongsang emas yang terdapat dalam perut ikan tapah itu, kemudiannya digunakan kerongsang itu ataupun barang emas-emas ini digunakan untuk menebus kembali kampungnya dan juga anak isterinya daripada Sultan. Okey, jadi kembalilah semula harta-harta milik Pak Kadok ini daripada tangan Sultan kepada tangan Pak Kadok. Okey, jadi disitulah berakhirnya kisah Pak Kadok ni. Tapi menariknya, kisah ini dikatakan kisah yang benar-benar berlaku, dan dikatakan kerongsang emas itu masih lagi ada 3 biji yang masih disimpan oleh keturunan Pak Kadok. Okey, dikatakan keturunan Pak Kadok masih lagi wujud hingga hari ini, dan dikatakan yang menyimpan baki kerongsang emas yang dijumpai dalam perut ikan tapah tu bernama Hajah apa nama dia? Okey, bernama Hajah, mana nama dia ni? Okey, Hajah Hasmah binti Pandak Logam namanya. Okey, dia masih menyimpan lagi saki baki emas yang diambil oleh Pak Kadok dari perut ikan tapah itu.
Jadi begitulah bagaimana sejarah Tapah itu mendapat namanya daripada peristiwa Pak Kadok yang menyabung ayam, kemudian dia jumpa ikan tapah, dia belah perutnya dan di dalam perut itu terdapat emas. Okay, daripada peristiwa itulah nama tempat itu dipanggil Sungai Tapah, dan kemudian tempat itu kemudian dikenali sebagai Tapah hinggalah ke hari ini. Namun itu adalah teori yang pertama. Terdapat juga teori yang kedua bagaimana Tapah mendapat nama. Okey, teori yang kedua pula masih lagi berkaitan dengan ikan tapah. Okey, jadi secara umumnya tapah itu mendapat nama daripada nama ikan tapah. Okey, peristiwa yang kedua berlaku di mana seorang kanak-kanak yang sedang bermain di gigi air dikatakan telah lemas. Okey, pada satu hari pihak penduduk tempatan telah menangkap atau memancing seekor ikan tapah yang sangat besar, dan bila mereka lapah perut ikan tapah itu, didapati di dalam perut ikan itu terdapat rangka ataupun jasad kanak-kanak yang lemas itu. Sejak daripada itu kawasan itu dinamakan Tapah Sepena ikan tapah yang telah ditangkap oleh penduduk tempatan. Dan sehingga hari ini kemudiannya selepas peristiwa itu dikatakan setiap malam bila penduduk pada setiap malam mendengar bunyi rantai yang diseret, rantai yang budak pakai rantai mungkin diseret, mereka mengatakan akan berlakunya sesuatu benda buruk di kampung mereka. Jadi itulah dia dua teori bagaimana Tapah itu mendapat nama, tapi sebenarnya poinnya masih lagi sama, iaitu Tapah mendapat nama daripada ikan tapah. Dalam dua versi cerita, pertama Pak Kadok, yang kedua adalah versi kanak-kanak yang dimakan oleh ikan tapah. Jadi sampai di sini saja perbincangan kita tentang asal-usul nama tempat di Malaysia. Jadi kita jumpa dalam video yang seterusnya. Jadi jika ada cadangan tentang nama tempat-tempat lain yang kita perlu kupas, jadi gunakan ruangan komen, dan jika ada tambahan fakta ataupun apa-apa saja, boleh gunakan ruang komen dan kita boleh berkomunikasi. Jadi sampai di sini saja. Assalamualaikum dan jumpa lagi.